Okey, komponen dalam sel haiwan dengan sel tumbuhan. Okey, dalam bahagian ni apa yang awak kena tahu, yang pertama ialah nama komponen. Komponen ni sama juga kita sebut sebagai organel. So nama dia yang awak kena tahu. Lepas tu kena tahu dia punya fungsi. Struktur, nama, struktur dan fungsi bagi setiap komponen. Contoh, komponen yang pertama, nama dia ialah nukleus. Okey, komponen utama ialah nukleus. Dari segi struktur, nukleus ni adalah paling besar dalam sel, berbentuk sfera, dan dia ada bahagian-bahagian dia, iaitu nukleoplasma, nukleolus dan juga kromosom. So dekat mana nukleus dalam gambar ni? Nukleus ialah bahagian ni. So yang cikgu lukis ni ialah nukleus yang terdiri daripada nukleolus ialah bahagian yang warna hitam ni. Nukleoplasma ialah bintik-bintik kat dalam nukleus, macam cytoplasma. Dan dia juga ada berbenang halus ni kita sebut sebagai kromosom. Nanti kita belajar lebih detail lagi kromosom. Okey, fungsi nukleus ni sebenarnya dalam kromosom tu dia ada maklumat genetik, membawa maklumat genetik yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu DNA. Dan oleh kerana dia ada DNA, maka dia boleh mengawal semua aktiviti dalam sel. Okey. So, ini ialah fungsi, ini ialah struktur, ini ialah nama. Okey, yang kedua, berhampiran dengan nukleus ni, dia ada jalinan endoplasma kasar, struktur jalinan endoplasma kasar. Di atas jalinan endoplasma kasar ni ada bintik-bintik kan. So yang bintik-bintik ni, bintik-bintik tu nama dia ialah ribosom. Jadi kita tengok ribosom dulu sebelum jalinan endoplasma. So kita dah belajar juga yang RNA daripada kromosom dihantar kepada ribosom untuk untuk membawa maklumat genetik lah, untuk sintesis protein. Jadi ribosom ni adalah bentuk granul dari segi strukturnya. Granul kecil padat berbentuk sfera, terdiri daripada asid ribonukleik ataupun kita sebut sebagai RNA dan juga protein. Fungsi bagi ribosom adalah mensintesiskan protein. Apa maksud mensintesis? Menghasilkan protein. Okey, so itu ialah struktur ribosom. Dan ribosom ni kedudukan dia di atas struktur jalinan endoplasma. Ada dua jenis jalinan endoplasma. Yang ada ribosom ialah jalinan endoplasma kasar. So terdapat ribosom pada permukaannya. So jalinan endoplasma kasar ni dia akan menerima protein daripada ribosom dan dia akan angkut protein ke jasad Golgi oleh vesikel angkutan. Okey, so yang ada bintik-bintik ni ialah jalinan endoplasma kasar. Okey, yang kasar tu yang ni ada bintik-bintik. Yang tak ada bintik-bintik macam ni, itu ialah jalinan endoplasma licin. Struktur JEL, jalinan endoplasma licin ni tidak terdapat ribosom pada permukaannya. Fungsi dia adalah sintesis dan mengangkut lipid dan
mengangkut lipid dan gliserol, menjalankan detoksifikasi dadah dan juga hasil sampingan metabolisme. Okey. Komponen yang seterusnya, ialah jasad Golgi. Jasad Golgi ialah struktur bentuk dia macam jalinan endoplasma licin juga, tapi bezanya dia ada bulat-bulat kecil tu, iaitu dia ada vesicle dekat hujung jasad Golgi. So jasad Golgi ni, kalau cikgu lukis macam ni, hujung dia ada bulat-bulat, bentuk yang bulat sikit, sebab dekat sini dia akan putus menghasilkan vesicle. So jasad Golgi terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Fungsi memproses, fungsi jasad Golgi ni penting, iaitu memproses, membungkus dan mengangkut karbohidrat, protein, fosfolipid dan glycoprotein. Mengubah suai protein kepada enzim dan membungkus protein dalam vesikel rembesan. Maksudnya, kita kan dah belajar macam mana enzim dihasilkan dalam sel. Jadi, kita sama juga dalam tajuk ni, iaitu protein yang disintesiskan oleh ribosom di atas jalinan endoplasma kasar akan diangkut kepada jasad Golgi. Dalam jasad Golgi, protein tadi akan diubah suai atau diproses kepada enzim. So seterusnya, semua proses ni dia memerlukan tenaga. Jadi tenaga dibekalkan oleh struktur mitokondria. So ini ialah mitokondria ataupun yang ni. So struktur mitokondrian ialah berbentuk sfera ataupun bujur. Kalau tengok ni, sebenarnya bentuk dia ialah bujur dan lapisan membran dia ialah ada dua membran. Ini kita panggil membran luar, yang ini kita panggil membran dalam, dan membran dalam dia berlipat-lipat. So ini ialah mitokondrian. Membran luar dia licin tetapi membran dalam berlipat-lipat. Fungsi bagi mitokondrian ialah tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel, dan tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP. Jadi bagi sel, tenaga yang paling mudah untuk dia dapat ialah dalam bentuk ATP. Jadi ATP ni dihasilkan oleh mitokondria untuk membolehkan proses penghasilan enzim tu berlaku contohnya. Next ialah centriole. Struktur centriole adalah berbentuk silinder dan berpasangan, terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks. Tidak terdapat dalam sel tumbuhan. Centriole ni tak ada dalam sel tumbuhan, hanya dalam sel haiwan saja. Fungsi centriole ni nanti kita akan belajar lebih detail lagi lah dalam tajuk mitosis meiosis. Untuk yang ini kita cuma tahu dia menghasilkan gentian gelendung, iaitu semasa proses pembahagian sel, iaitu mitosis dan meiosis nanti. Kemudian kita ada lysosom. Dalam sel ni, dia punya organel-organel dia tu ada dia punya jangka hayat dia. Ada organel yang boleh mati, ataupun kalau ada bakteria masuk dalam sel, dia perlu dimusnahkan. Jadi kita ada lysosom yang berfungsi untuk menguraikan bakteria ataupun mencernakan organel atau komponen yang dah mati. Jadi lysosom ni ialah kantung sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal. Dalam lysosom ni dia hasilkan enzim
hidrolisis. Okey, iaitu enzim yang boleh menguraikan, menghidrolisiskan bahan organik. So, nama enzim tu ialah lysozyme untuk menghidrolisiskan bahan organik kompleks seperti protein, lipid, polisakarida dan asid nukleik. Okey, merembeskan enzim dalam vakuum makanan untuk mencernakan makanan, menyingkirkan organel yang rosak. Contohnya kalau mitokondria mati, jadi lisosom akan uraikan dia. Dan juga mencernakan bakteria dengan menguraikan dinding sel bakteria. Okey, so semuanya tadi adalah kita sebut sebagai komponen ataupun organel-organel dalam sel. Bagi sel haiwan, organel ni terdapat dalam kawasan yang kawasan membran. Membran plasma ialah lapisan luar bagi sel haiwan ni. Ni ialah membran plasma. Okay, so membran plasma ni kita consider dia bukan organel lah. Dia kategori bukan organel. So, membran plasma merupakan membran luar yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel. Terdiri daripada protein dan juga lipid. Jadi, kita dah belajar dalam bab 3 kan yang ni. Okay, bersifat kenyal, nipis dan telap memilih. Okay, mengawal pergerakan bahan yang memasuki sel. So, ini dah fungsi dia. Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan juga bahan kumuh antara sel dan persekitarannya. Bahan buangan atau bahan kumuh ni. Okey. So, itu ialah membran dan semua komponen-komponen ataupun organel dalam membran ataupun dalam sel ni dia duduk dalam medium yang kita sebut sebagai cytoplasma. So, cytoplasma ni dia macam jelly, separa cecair. Dia mengandungi komponen iaitu organel-organel yang kita dah belajar tadi. Terampai dekat dalam cytoplasma tu. Jadi mengandungi sebahagian organik dan tak organik sebagai medium bagi semua tindak balas biokimia dalam sel. Okey, so itu untuk sel haiwan.